warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Najib perakan tugas saya pada bumi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Azman bin Juwair, Guru Pelong Kanan Hem Tuan Haji Muhammad Rizal bin Salimin, seterusnya yang saya muliakan rakan-rakan guru dan seterusnya anak-anak murid yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Baik, alhamdulillah syukur pada pagi ini kita diberikan banyak nikmat, ya, kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk kita hadir ke sekolah seperti mana biasa dengan niat, ya, untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah murid-murid, kita berada dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan, ya, yang mana setiap daripada umat Islam diwajibkan berpuasa. Bukan kita saja di sekolah Parit 4, tetapi umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan berpuasa ke atas umat-umat sebelum kita. Baik, alhamdulillah murid-murid, hari ini kita berpuasa sudah masuk hari yang keberapa? Siapa yang ada kira daripada hari pertama hingga hari ini? Ya, kita sudah berpuasa hari ini sudah masuk hari yang ke-19. Maksudnya kalau puasa itu dibahagi kepada 3 penggal. Penggal pertama 10 hari, penggal kedua 10 hari, penggal ketiga 10 hari. Maksudnya hari ini kita berada pada penggal kedua, iaitu penggal kedua akhir. Ya, sebab hari ini 19, esok sudah masuk 20. Jadi masa begitu cepat berlalu. Ya, masa begitu cepat berlalu. Baik murid-murid, alhamdulillah juga dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala telah menurunkan satu kitab ataupun mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia murid-murid? Apa dia mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan mukjizat yang terbesar? Apa dia murid-murid? Yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan. Ya, Al-Quran yang merupakan kitab yang mulia, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan sebagai penghulu segala hari untuk diturunkan Al-Quran. Dan juga Al-Quran tu dalam bulan Ramadan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Okey, dan ulama masyhur mengatakan Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Banyak pendapat. 17 Ramadan iaitu pada hari Sabtu hari itu. Jadi kita mengingati sejarah penurunan Al-Quran yang merupakan kitab hidayah kepada umat Islam. Dan keseluruhannya murid-murid, Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad lebih kurang mengambil masa 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah. Dan dikenali juga sebagai ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun, dan juga ayat Madaniyah yang turun di Madinah selama lebih kurang 10 tahun. Baiklah murid-murid, jadi untuk pagi ini Ustaz akan bacakan tazkirah daripada buku Ramadan Tip Top yang diterbitkan oleh Jabatan Pelajaran Selangor, Pekdis Cawangan Selangor. Baik murid-murid, mari kita dengar tazkirah berkaitan dengan penurunan Al-Quran, bulan Al-Quran.
Kita beruntung kerana diberikan Al-Quran yang tidak diragui lagi kebenarannya. Dari dahulu hingga ke hari kiamat, tiada sesiapa pun boleh membuktikan Al-Quran itu adalah ciptaan manusia. Allah SWT mencabar manusia untuk mencipta hanya satu surah sahaja, seumpama ayat-ayat Al-Quran, jika manusia masih ragu tentang kebenarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Maksudnya, dan jika kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Dalam banyak-banyak bulan yang ada, Allah Ta'ala telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk dia menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, dan seterusnya secara beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Alangkah baiknya jika kita dapat mengisi bulan Al-Quran ini dengan membaca Al-Quran, bertadarus, menghafaz, menghayati isi kandungannya, dan memperingatkan dan mempertingkatkan mutu bacaan, mempelajari ilmu taranum dan seumpamanya. Al-Quran ialah kalamullah, dan sesungguhnya tiada lagi bahan bacaan lain yang lebih mulia daripada kalamullah. Allah membaca setiap huruf diberi 10 pahala. Bayangkan jika kita membaca sebuah Al-Quran. Baik, Nabi Muhammad ada menyebut, barang siapa membaca alif, lam, mim, maka Allah Ta'ala akan berikan 10 gandaan pahala. Tapi bukanlah alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Jadi kalau alif 10 kebajikan, lam 10, mim 10, jadi 30. Setiap huruf Allah Ta'ala gandakan kepada 10. Kalau kita khatam satu Al-Quran, kiralah murid pakai kalkulator. Baik, Al-Quran ialah mukjizat agung buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu terus kekal hingga ke hari ini. Kita beruntung kerana dapat membaca, menyentuh dan mengamalkan mukjizat tersebut. Antara bukti mudah mukjizat Al-Quran ialah kita tidak jemu membacanya walaupun mengulanginya banyak kali. Bersempena dengan bulan penurunan Al-Quran ini, marilah kita sama-sama melazimi baca Al-Quran, sama ada membaca bersendirian atau secara tadarus. Ikutilah bacaan tersebut dengan amal perbuatan. Baik murid-murid, tip mendampingi Al-Quran sepanjang Ramadan. Yang pertama, memperuntukkan masa membaca Al-Quran setiap kali selepas solat fardu. Ini paling mudah sekali, peruntukan masa selepas solat fardu. Yang kedua, Al-Quran dibaca dengan teliti dan juga penuh penghayatan. Usaha untuk memahami ayat-ayatnya. Yang ketiga, yakinilah syafaat yang dijanjikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Di akhirat nanti, di alam barzah, di akhirat, Al-Quran ni akan memberi syafaat kepada pembacanya.
Yang keempat, sertai kumpulan tadarus agar kita konsisten membaca Al-Quran pada setiap hari. Yang kelima, berusaha untuk khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali pada bulan Ramadan. Ikut kemampuan murid-murid. Ya, kalau murid-murid mungkin boleh target sehari baca 1 muka surat. Ya, kalau tak mampu, khatam dalam bulan Ramadan. Kalau murid-murid nak baca Al-Quran konsisten, satu hari murid-murid perlu baca sebanyak 10 helai ataupun 20 muka surat satu hari. Okey, kalau solat fardu, sebelum solat fardu bacalah 2 muka surat. Selepas solat fardu baca 2 muka surat dan istiqamah. InsyaAllah kamu akan khatam 1 kali dalam bulan Ramadan. Baik, yang keenam, membaca sambil tadabbur ayat-ayat Allah. Ia mampu memberi ketenangan dan melunakkan hati. Janganlah Al-Quran hanya dibaca dalam bulan Ramadan sahaja. Teruskanlah istiqamah membacanya walaupun selepas Ramadan. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik murid-murid, jadi itulah pengisian berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Quran. Jadi murid-murid, cubalah ambil masa untuk kita membaca Al-Quran pada setiap hari. Tak mampu khatam, kita ambil sekurang-kurangnya 1 hari 1 muka surat. Kerana apa? Sebab Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, dan juga merupakan petunjuk hidayah bagi kita umat Islam. Sebab Nabi juga ada berpesan, taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamaksum bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada 2 perkara tersebut, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi marilah kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala merahmati kehidupan kita, dan mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi syafaat ataupun memberi pertolongan kepada kita di alam barzah dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itu saja berkaitan dengan tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat, tak banyak pun sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.